Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhadir dalam rancangan Hikmah Aidil Adha. Kita akan bicarakan tentang korban dan hukum yang berkaitan dengannya. Dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, hukum berkorban itu adalah sunat muakkadah. Sunat yang sangat-sangat dituntut kepada setiap individu pada setiap tahun, bukan setahun sekali. Sunat ini sangat dituntut apabila seseorang itu punyai kelebihan dari segi rezeki ataupun pendapatan. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, fasalli li rabbika wanhar. Maka hendaklah kamu solat, maksudnya solat Aidil Adha, wanhar, dan melakukan kurban selepas solat itu. Kerana itulah Allah Azza wa Jalla memberikan kelebihan yang sangat banyak kepada orang yang berkorban dan orang yang bersedekah dengan seekor kambing tidak akan dapat lawan pahala orang yang berkorban dengan seekor kambing. Begitu juga kalau dia bersedekah dengan satu bahagian daripada lembu itu, tidak akan sama pahalanya dengan orang yang berkorban dengan satu bahagian daripada bahagian-bahagian lembu. Kenapa? Sebab ini adalah suatu tuntutan daripada agama. Malah di dalam mazhab Hanafi, korban itu adalah suatu yang wajib, tidak pada mazhab yang lain. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan akan korban ini. Antara hikmahnya ialah satu, untuk kita mengenang kembali pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sanggup untuk melaksanakan perintah Allah menyembelih anak yang sangat dikasihinya, iaitu Nabi Ismail sendiri. Yang kedua, ini adalah suatu tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rezeki, kelebihan harta yang kita perolehi yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga ialah kita dapat menjalinkan hubungan yang baik di antara orang yang kaya dengan orang yang miskin ataupun dengan orang yang sederhana, kerana nanti daging korban yang dikorbankan itu akan boleh diberikan kepada fakir miskin dan juga kepada orang-orang yang mampu dengan keadaan yang tertentu. Harus kita faham ada dua hukum korban. Pertama, sunat. Kalau tidak ada dinadarkan ataupun tidak ada berniat untuk melakukan yang sunat. Katalah seseorang itu mengatakan kambing ini ataupun lembu ini nanti akan saya jadikan korban, maka ketika itu lembu ataupun kambing itu wajib untuk dikorbankan. Ataupun dia bernazar, umpamanya kalau anak saya lulus dalam peperiksaan besar ini, ataupun kalau ahli keluarga saya selamat daripada penyakit ini, saya akan berkorban, saya bernazar untuk berkorban. Maka ketika itu korban menjadi hukumnya wajib. Kenapa harus sedemikian? Kita tahu sebab daging binatang korban yang sunat boleh kita bagikan pada tiga. 1/3 kita boleh makan, 1/3 dibagikan pada orang miskin, 1/3 kita bagikan kepada yang lain, sama ada kita masak ataupun kita bagi mentah-mentah. Tetapi dalam hukum korban yang wajib ataupun yang dinadarkan, tidak boleh orang yang berkorban itu memakan walaupun sedikit daripada daging yang dikorbankan itu. Pengertian korban ialah menyembelih binatang yang termasuk di dalam kategori al-an'am, iaitu yang berkaki 4, sama ada unta ataupun lembu ataupun sapi ataupun kambing, dan disembelih pada hari nahar, iaitu 10 Zulhijjah ataupun pada hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dan binatang-binatang ini hendaklah binatang yang sihat, yang baik, yang tidak ada cacat dan tidak terlalu kurus. Allah Azza wa Jalla memberi gambaran yang banyak dan sempurna kepada orang yang berkorban, sehingga darah itu sebelum sampai jatuh ke tanah sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah korban seseorang itu, dan insya-Allah binatang korban yang dikorbankannya itu akan dapat memberi kebaikan kepadanya nanti ketika berada di Yaumul Qiyamah. Bolehkah kita kumpulkan ataupun sekalikan ibadah korban dan akikah pada satu binatang?
Kalau kambing tidak boleh sebab kambing hanyalah satu bahagian. Tapi kalau lembu umpamanya kita nak buat 4 untuk korban, 3 untuk akikah, boleh sahaja. Kenapa? Sebab sebahagian tu itu merujuk kepada sebahagian ataupun menunjukkan ibadah-ibadah yang tertentu. Bermakna kalau ada 7 maka kita lakukan 4 bahagian untuk korban, 3 untuk akikah, itu dibenarkan dalam syarak. Malah kalau nak disekalikan dengan sembelihan pun boleh. Umpamanya kalau 4 untuk korban, 2 untuk akikah dan 1 untuk sembelihan biasa, juga hukumnya adalah boleh. Orang yang paling layak untuk melakukan korban siapa sahaja asalkan dia seorang yang punyai kelebihan dari segi rezeki, seorang Islam yang mukallaf, yang merdeka, dan orang yang punyai kelebihan, silakan sahaja. Dan paling afdal dia buat pada setiap tahun sekali, paling afdal. Dan setiap bahagian lembu itu adalah untuk setiap seorang. Bukan bermakna satu keluarga, katalah 9 orang nak buat pada seekor kambing. Boleh dibuat, tetapi untuk seekor kambing itu hanyalah untuk seorang sahaja. Ia telah melepaskan sunat muakkadah itu ataupun sunat kifayah itu. Bermakna seorang sudah buat, maka satu keluarga itu telah terlepas daripada tuntutan ibadah melakukan korban itu. Yang paling utama sekali adalah unta kalau boleh, sebab ia lebih banyak. Kemudian sapi ataupun lembu ataupun kambing. Itu lihat kepada kemampuan masing-masing. Kemudian orang yang berkorban itu sangat bagus untuk dia sendiri yang menyembelih binatang itu. Kalau tidak, boleh wakilkan pada orang lain, dia hadir untuk menyaksikan waktu binatang korbannya itu disembelih. Binatang yang nak dijadikan sebagai binatang korban boleh sahaja, sama ada jantan ataupun betina, tetapi lebih afdal kalau jantan. Orang yang nak melakukan ibadah korban apabila masuk 1 Zulhijjah, sunat untuk tidak potong kuku, tidak potong bulu-buluan yang ada di badannya, sama ada misai ataupun janggut ataupun rambut sekalipun. Bila dia boleh potong dan bila dia boleh buangkan semua itu? Apabila binatang korban yang diniatkan itu dikorbankan. Kalau disembelih binatang korban itu, katalah selepas hari raya, solat sunat hari raya, 10 hari bulan tu dah boleh dah. Kalau tidak, 11 hari bulan, 12 ataupun 13. Dan harus kita ingat, untuk memotong kuku ada 4 cara memotong kuku. 2 daripada hadis, 2 daripada para alim ulama. Mengikut hadis yang pertama, memotong kukunya adalah dengan tangan kanan dahulu, iaitu dengan jari tengah, kemudian kelingking, kemudian ibu, kemudian jari manis, kemudian jari telunjuk. Sama juga dengan jari ataupun tangan sebelah kiri. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua dengan cara berselang, iaitu tangan pertama dahulu, jari yang paling kiri, jari kelingking, kemudian selangkan dengan tengah, ibu, manis dan telunjuk. Kemudian tangan yang kiri pula, mulakan yang paling kiri sekali, iaitu jari ibu, tengah, kelingking, telunjuk dan jari manis. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga ialah mengikut cara yang ditunjukkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, iaitu seperti kita berdoa sebegini, mulakan dengan telunjuk tetapi tidak berselang. Telunjuk accordingly, telunjuk tengah, manis, kelingking, manis, tengah, telunjuk, ibu, barulah ibu. Itu cara Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan yang terakhir adalah cara Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Seperti cara Imam Al-Ghazali juga, tetapi selesaikan yang sebelah kanan dahulu. Iaitu macam mana? Telunjuk, tengah, manis, kelingking dan ibu. Selesaikan yang kanan, barulah yang kiri, sambung kelingking, manis, tengah, telunjuk dan ibu jari. Begitulah untuk yang tangan, jari-jari tangan. Adapun jari-jari kaki seperti kedudukan saya sekarang ini, jari kaki saya sekarang seperti kedudukan saya sekarang ini, mula terus sahaja daripada kanan kelingking ini terus sampai kepada kelingking di sebelah kaki yang kiri. Begitulah cara sunat untuk memotong kuku bagi orang yang berniat untuk melakukan korban. Juga memotong kuku dengan cara yang sebegitu, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
kita akan bicarakan tentang bagaimana mengagihkan daging korban. Daging korban itu untuk diagihkan ataupun dibahagikan pada 3 bahagian. 1/3 untuk orang yang berkorban, 1/3 untuk orang yang miskin dan 1/3 lagi pada sesiapa pun boleh. Sama ada dimasak ataupun dibagi mentah, terlebih afdal dibagi mentah. Dan apakah boleh menjual daging korban itu? Khilaf ulama, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan boleh mengatakan kenapa? Sebab boleh dijual, sebab ia sudah jadi milik kita. Bila jadi milik kita, terpulang untuk kita jual ataupun simpan terpulang pada diri sendiri. Tetapi ulama mengatakan lebih baik jangan dijual, sebab binatang korban ini adalah yang melibatkan ibadah, di situ ada unsur pengorbanan, maka akan ada keberkatan pada daging korban itu, maka eloklah kita makan sesuatu yang ada nilai pengorbanan dan ada nilai ibadah, di samping ada nilai keberkatan di situ. Tidak boleh untuk kita mengupah orang yang menyembelih itu, diupah kulitnya ataupun tanduknya ataupun kakinya, yang lain-lain. Maksudnya yang binatang korban itu. Kalau nak bagi sahaja, tapi jangan dikatakan upah. Kalau nak bagi sahaja, jangan dikatakan sebagai upah. Dan tidak boleh mengambil bahagian tersebut sebelum ia disembelih. Sebab belum tentu lagi dalam pembahagiannya itu, maka takut nanti memakan ataupun mengambil hak orang lain. Binatang korban ini sangat sunnah kalau semuanya putih, bulunya semua putih. Kalau tidak, carilah yang warna kekuning-kuningan. Kalau tidak juga, carilah yang bercampur sedikit. Ada putih, ada kuning begitu. Kalau tidak juga, carilah yang tidak terlalu gelap. Kalau tidak juga, pilihlah yang berwarna hitam. Kalau tidak ada juga, boleh cari yang warna kemerah-merahan, dan selain daripada itu tidak mengapa. Yang penting hendaklah binatang itu sihat, baik, bukan binatang yang menyusukan, dan pastikan binatang itu jangan pecah tanduk dia, jangan rompong telinganya dan sebagainya, sebab itu boleh mengurangkan fadilatnya. Malah sebahagian ulama lain mengatakan tidak boleh untuk kita menyembelih binatang yang ada kecacatan yang banyak itu sama sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah korban kita pada tahun ini dan kita melakukannya dengan penuh keilmuan dan penuh dengan mengharapkan keredaan daripada Allah Azza wa Jalla. Tidak keterlaluan kalau kita katakan di Malaysia ini setiap satu keluarga wajib, tidak keterlaluan untuk kita katakan wajib untuk berkorban walaupun dengan satu bahagian. Tapi harus kita ingat, setiap satu bahagian, contohnya kambing ataupun lembu, 7 bahagian itu bukan untuk dikongsikan ramai-ramai, tidak. Setiap satu bahagian seorang. Umpamanya kalaulah ada 10 orang dalam keluarga itu, lembu itu ada 7, maka hanya 7 orang sahaja. Hanya bermaksud sunat kifayah itu telah pun terlaksana kalau sebahagian daripada ahli keluarganya telah melakukan korban itu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.